Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini. Jadi cikgu doakan semuanya sihat-sihat. Untuk hari ini kita akan belajar tajuk 5.2, bentangan bentuk 3 dimensi. Jadi apakah standard pembelajaran kita hari ini? Kita nak menganalisis pelbagai bentangan bagi prisma, piramid, silinder dan kon. Seterusnya kita nak melukis bentangan dan membina model. Okey. Bentangan suatu bentuk 3 dimensi dihasilkan dengan membuka dan membentangkan setiap permukaan objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Okey, cuba kita tengok bagaimana kita nak bentangkan ni. Okey, contohnya kubus. Jadi kalau kita tengok kubus ni setiap sisinya sama panjang. Contoh dadu kan. Dadu dia sisi dia setiap ni sama panjang. Bila kita bukakan dia, kita akan bentangkan dia, maka dia akan ada 6 permukaan sama saiz lah. Kan? Sama panjang setiap sisinya dan juga saiznya pun sama. Ni contoh untuk kubus. Baik, okey, untuk seterusnya gambar prisma. Jadi bila untuk gambar prisma, dia ada satu tapak di bawah. Contoh gambar di sini, kita ada segi 4 tepat di bawah. Ya, jadi yang permukaan tepinya kita bentangkan. Jadi contoh bentangannya ada di sebelah ni. Okey. Jadi kita perlu highlightkanlah kat sini yang mana satu tapaknya kan. Jadi kalau dekat sini tapaknya yang warna terang sikit tu lah. Warna oren yang terang ni kita panggil dia tapak dia. Okey, jadi bentuk dia boleh berubah-ubah ikut pada bukaan kita lah, pada bentangan kita. Mungkin kadang-kadang ada yang bentuknya dekat sini. Okey. Ada yang bentuk dekat sini kan. Boleh saja. Okey. Asalkan dia bentuk prisma. Okey, piramid. Jadi kalau tengok bentuk piramid, satu tapak di bawah ni, macam ni segi 4 lah kan. Kemudian dia ada sisi kat tepi tu, ada 4 sisi kat tepi ni. Dan ketinggiannya dikira daripada cuba tengok ya, apa beza tinggi dengan sendeng ni. Kalau tinggi, dia memula daripada puncak atas ni sehingga di titik tapak. Ya, titik tapak. Itu kita panggil tinggi lah. Maknanya dia masuk kat dalam kan, bahagian dalam. Tapi kalau sendeng, dia kira daripada puncak ke bawah ni. Ke bawah maknanya titik tengah sisi dia. Okey, di luar. Okey, panjang di luar. Sendeng dia di luar. Jadi jangan confuse, jangan keliru dekat sini lah. Tinggi dia ukur daripada dalam tu, sendeng dia ukur daripada luar permukaan. Okey, bila kita bukakan dia, okey, yang dikira tinggi ni bukan kira tinggi ya. Kita kira nilai sendeng. S ni lah sendeng. Okey, maknanya ketinggian daripada puncak hingga ke tapak tu berapa. Okey. Jadi kena hati-hati bila kita nak melukis nanti sebab takut kamu tertukar dengan tinggi dan sendeng. Okey. Okey. Jadi tengok lagi bentuk seterusnya, bentuk silinder. Silinder kalau ni biasanya bulatan ada atas dan bawah. Jadi kita akan lukis bulat 2. Kemudian ketinggian T lah. Dan juga panjang ni. Okey. Di sini cikgu nak bagi tahulah. Bila kita dah buka kat sini ni panjang apa panggil ni. Panjang ni mewakili sebenarnya lilitan bulatan. Sebab apa cikgu kata lilitan bulatan? Sebab yang warna ungu yang cikgu garis-garis ni, ini yang akan melilit pada keliling bulatan tu. Okey?
Jadi sebelum ni kita dah belajar dah topik bulatan. Jadi kita nak tahu tak panjang lilitan ni berapa, kita boleh guna formula 2 pi J. Sebelum ni kita dah belajar dalam topik bulatan. Walaupun dia tak bagi, kita boleh carilah menggunakan formula 2 pi J. Jejari tu yang mana? Jejari tu kalau kat bulatan ni ada titik pusat dia. Ni panjang ni lah. Kita panggil dia jejari. Okey. Okey, seterusnya kita tengok bentuk seterusnya, bentuk kon. Kon selalunya bentuknya di bawah bulat ya. Sama juga kes macam tadi. Bulatan, maknanya dekat sini bulatan ni, ini dipanggil lilitan bulatan. Okey. Okey, jadi bila lilitan bulatan, dia akan sama dengan panjang yang lekuk ni. Panjang lengkuk ni. Okey. Jadi nak cari lilitan bulatan, masih lagi guna formula 2 pi J. Jejarinya dekat sini lah. Okey, kena tahu jejarinya berapa. Okey, dekat sini ada sendeng juga. Sendeng ni bermaknanya panjang bucu ni, bucu puncak ini, sehinggalah kena pada lilitan bulatan ataupun tapak bawah tu lah. Okey, kita panggil sendeng. Okey, boleh faham? Jadi cikgu teruskan lagi dengan contoh bagaimana nak lakarkan bentangan bagi bentuk geometri 3 dimensi berikut. Okey, gambar A ni gambar bentuk apa ni? Prisma ya. Jadi bila gambar bentuk prisma, kita akan bukakan dia. Tak kisahlah kamu nak mula di mana, tapi janji jangan putus. Bentangan kita tak boleh putus ya. Dia mesti bersambung lah. Kalau putus dia tak jadi bentang lah. Dia panggil cantum pula kan. Jadi mungkin dalam kes ni, mungkin kita nak buka kawasan yang cikgu tandakan ini. Contoh ya. Yang cikgu ZZZ yang tu. Kita buka. Maknanya katakan dalam kata ni kita gunting lah. Kan? Kita gunting kawasan yang cikgu tandakan tu. Kita gunting dan kita bentang. Contohnya lah ya. Okey. Jadi kita tengok dulu soalan 1A ni. Okey. Apa terjadi kalau cikgu bentangkan. Okey. Macam tadi. Cikgu bentangkan. Maknanya cikgu gunting bahagian yang mana tadi. Cikgu gunting kat sini. Dan kawasan ni cikgu gunting juga. Cikgu gunting juga sini. Cikgu gunting sini. Nampak yang cikgu garis-gariskan tu. Cikgu gunting. Jadi bila kita gunting. Dia tak terputus sebenarnya kan. Dia tak putus. Cuma dia terbentang lah. Macam kita hamparkan dia. Okey. Jadi bila kita dah bentang. Jangan lupalah. Kita kena tulis balik unit dia ni. Berapa panjang dia. Jadi macam ni 18, cikgu akan tulis balik lah. Panjang dia ni 18. Okey. 12 ni kat mana? 12 ni tinggi ni ya. Jadi cikgu kena tulis kat sini ni. Yang tanda dot ni 12. Nak tulis kat sini pun tak ada masalah. Boleh juga nak tulis 12 kat sini. Atas pun boleh. Okey. Jadi 13 ni yang mana? 13 ni sebenarnya panjang ni. Okey. Begitu juga kat sini pun 13 juga sebenarnya. Okey. Sini pun 13 juga. Okey. Jadi kita pun buat lakar lah. 10 cm kat sini kan. Kalau nak tulis setiap ni pun boleh. Tak ada masalah. Kata pelajar tu kata nak tulis setiap ni. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Boleh? Okey. Ini cara untuk lukis prisma lah. Okey. Next, kita tengok pula kalau bentuk kon tadi. Bentuk kon, bawah tadi kan bulat. Kemudian di atas ni dia ada garisan sendeng. Maknanya ni S kita lah kan. Bila kita buka, sendeng itu akan jadi jejari pada sektor meja kita ni. Pada sektor lah, cikgu panggil ni sektor ya. Okay, jadi cikgu panggil dia sektor. Sebab apa cikgu panggil dia sektor? Sebab dia bentuk ni
bukan bulatan. Kalau bulatan dia penuh macam ni. Okey, kalau dia kecil je ada sudut tertentu, dia panggil sektor lah lu. Okey, sektor bulatan. Okey, jadi sekarang ni asalnya dia cuma bagi maklumat kat kita 8.4 dengan 7. Tapi cikgu kena cari dulu lilitan bulatan. Okey. Macam mana cikgu nak cari lilitan bulatan? Okey, macam biasa kita akan guna formula lilitan bulatan, iaitu 2 pi j. Okey. Kita akan guna 2 pi j. Okey. Jadi kalau kita tengok pada bulatan yang 7 cm ni, jarinya 7 cm ni ya, yang bawah ni ya. Cikgu tengok dulu yang bawah ni. Bulatan ni 2 kali cikgu pakai pi kita 22/7. Jari 7. Okey, maka cikgu akan dapat 44 cm. Okey. Jadi lilitan bulatan kat sini 44 cm. Okey. Jadi kita faham lilitan ini pun, lilitan ni pun akan sama dengan lilitan bulatan kecil ni. Sebab dia akan cover lilitan semua kan. Dia akan cover semua ni. Bila kita tutup ni, dia akan mengelilingi kawasan bulatan ni. Okey. Jadi kat sini pun akan jadi 44. Okey, dia akan jadi 44 juga ni. Okey. Okey, jadi sekarang kita tengok. Okey, dah dapat 44. Sekarang kita tengok ada sudut pula kat sini. Kita nak lukis bulatan ni, kita mesti ada sudut. Sebab kalau tak, kita tak tahu berapa luas bulatan yang kita nak bentuk kan. Berapa besar. Jadi kita kena cari sudut ni. Sudut ni asalnya tak ada kan. Jadi kita kena cari sudut ni. Kita masih lagi guna formula lilitan bulatan. Tapi kita pakai lilitan panjang lengkuk. Kita pakai panjang lengkuk. Okey. Kita akan pakai formula panjang lengkuk. Sama dengan sudut bahagi 360 darjah. Okey. Panjang lengkuk tadi kita dah dapat 44. Lilitan bulatan ni 2 pi j kan. J nanti kita akan gantikan dengan 8.4 ni. Sudut tak tahulah. Sebab tu kita nak kena cari. Per 360. Okey. Cikgu gantikan 2 pi dengan 22/7. Jari 8.4. Sudut tak tahu. 360. Okey. Jadi kita boleh terus guna kalkulator. Okey. Katalah kamu dah kira pakai kalkulator ni. Okey, yang ni bagi 7. Maka sudut ni akan dapat 300. Okey, tu sebabnya kita akan dapat 300 kat sini. Okey, bila kita dah dapat sudut 300, kita kena gunakan jangka lukis. Okey, ataupun protektor. Dan jangka ni lah protektor ya, silap bukan jangka lukis. Protektor. Untuk kira sudut 360 guna protektor. Okey, protektor tahu yang yang semi bulatan tu, ada sudut ni. Gunalah ni. Guna dapatkan sudut 300. Sebenarnya 300 dia kalau ni 180 je kan. Mana kena cantumlah 2. Okey. Okey, jadi makna kalau ni 300, bawah ni 60 je kan. Jadi kalau 60 boleh dapat kat sini. Katalah sini 60. Kamu pun tanda. Kamu buatlah kawasan yang lain ni 300 lah. Buatlah bulatan. Pakai apa? Pakai jangka lukis. Maknanya dalam topik ni kita perlu juga ada jangka lukis. Jangka lukis tahu? Jangka lukis yang ada mata tajam dengan pen tu. Okey? Boleh ya? Ni cara nak melukis
pun. Dia tak boleh main lakar lah ya. Kalau soalan ni suruh kita lukis, kita kena lukis dengan betul. Kita kena ada jangka lukis, kita kena ada protector, kita kena kira betul-betul dia punya ni lah jarak dia, panjang dia tu. Kalau dia nak 7 lah. Pakai pembaris ya. Okey, next soalan seterusnya. Soalan bentuk kuboid. Cikgu rasa kuboid ni semua orang biasa jumpa. Okey, jadi katalah kita nak gunting dia kat mana ni? Kita nak gunting kat, boleh je nak gunting kat mana-mana. Kat sini ada tertinggal 10 cm ya. Okey. 10 cm dekat sini ya, panjang ni ya. Okey, jadi kalau macam ni kita boleh je nak gunting kat mana-mana, tak kisah. Oh, sorry. 10 cm ni pan tinggi ya. Bukan dekat sini. 10 cm ni dekat tinggi ni. Okey. Tinggi ni lah ya, 10 cm. 10 cm. Okey. Jadi macam ni, katalah cikgu nak gunting dia dekat mana ni? Cikgu nak gunting dia dekat sini lah. Cikgu gunting. Cikgu gunting dia dekat sini. Cikgu gunting. Okey. Cikgu gunting. Cikgu gunting. Cikgu gunting sini, cikgu gunting sini dan cikgu gunting sini. Okey. Dan cikgu akan gunting satu kat atas ni lah supaya dia boleh terbuka. Okey. Jadi bila kita guntingkan dia, dia masih melekat dekat mana ni? Dia masih ada lekatan dekat sini ya. Kat sini. Okey, itu sebabnya dia melekat kat sini. Cikgu tanda ni. Okey. Dia masih lagi melekat juga. Okey. Jadi maka terhasillah bentuk dia macam ni lah. Bentuk macam kapal terbang ni. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya kita tengok soalan. Jadi boleh cuba buat soalan-soalan ni. Yang pertama dia suruh namakan bentuk. Dan yang kedua dia suruh lukis bentangan dan bina model setiap bentuk dimensi berikut. Okey. Jadi boleh cuba buat soalan ni. Okey, dan boleh juga bentukkan bentuk 3 dimensi berikut ni. Nak bentuk dengan apa? Boleh pakai je kad manila ke, kertas ke kan. Apa saja yang ada di rumah kamu. Okey, jadi sampai di sini saja kelas kita. Jangan lupa buat latihan ni dan cikgu doakan semuanya berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.